Saya dihalau keluar daripada bilik pembedahan sebab saya pakai inner net dan juga hand soap. Brother tu ataupun jururawat minta saya keluar daripada bilik tu, pergi buka inner net ni, buka hand soap ni, lepas tu baru boleh masuk. Sebenarnya itulah isu yang macam kontroversial juga. Kita orang kan tak boleh pakai tudung kat sini. Tapi korang tak boleh juga pakai tudung sarung. Tak boleh. Itu memang lagilah tak boleh, sarung tu. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu kudik. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah pengalaman dari mahasiswi Malaysia yang saat ini sedang belajar atau menimba ilmu di India, yang dimana notabene orang-orang muslim di sana juga tidak banyak gitu kan. Nah, ini ada suatu hal yang membuat shock juga, karena ternyata peraturan ini benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah India guys. Kayaknya kakak ini tinggal di negara bagian Karnataka yang di bagian selatan India gitu guys. Di situ tidak diperbolehkan bagi seorang muslimah menggunakan hijab mereka di sekolah kalau nggak salah. Kalau untuk di lingkungan aku juga kurang paham apakah di negara bagian itu boleh menggunakan hijab atau enggak. Tapi kalau untuk di sekolah itu, di negara bagian itu nggak boleh guys. Nah, ini aku nggak tahu nih kakaknya tinggal di situ atau enggak, karena kita tahu kan bahwa jilbab itu, hijab itu bukan hanya untuk menutup aurat, untuk melindungi diri, tapi juga sebagai tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita terlahir sebagai seorang muslimah gitu. At least banget kita harus menutup aurat kita di bagian rambut ini kan, sampai dengan ke leher gitu. Kak Aisyah Budiman akan sharing kepada kita tentang haram pakai tudung dalam bilik bedah di India. Nanti kita dengarkan aja penjelasan dari Kak Aisyah ya guys. Tapi sebelum dimulai video rasanya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Biar tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Kak Aisyah tak boleh pakai tudung ke? Kak Aisyah, haram ke pakai tudung dalam OT? Tak boleh pakai hand soap ke dalam OT? Tak boleh pakai... Wah, ni komentar netizen ni. Kenapa tak pakai tudung? Kenapa buka aurat? So Kak Aisyah buka aurat depan lelaki pun ke? Saya dihalau keluar daripada bilik pembedahan sebab saya pakai inner net dan juga hand soap. Okey, jadi apa pula isu dia dekat Malaysia? Adakah isunya sama? Jadi saya decide untuk telefon kawan saya. Dia juga merupakan pelajar tahun akhir dekat salah satu universiti awam di Malaysia. Okey. Dia angkat tak? Saya harap dia angkat. Hello, Assalamualaikum and hi everyone. Nama saya Aisyah. Saya pelajar tahun 5, pelajar tahun akhir di Karnataka, India. Saya baru sahaja habis posting betul kan di Karnataka kaknya guys. Posting pembedahan. Jadi lepas tu saya post banyak gambar dekat saya punya Instagram story. Saya post gambar saya dalam OT. Yang mana boleh nampak dekat gambar ni saya hitamkan bahagian tengkok, bahagian tangan. Jadi orang tahulah saya pakai baju lengan pendek dan juga saya tak pakai inner net dekat dalam OT. Jadi ada ramai sangat yang tanya saya soalan, Kak Aisyah, kenapa tak pakai tudung? Kak Aisyah, why? People ask me a lot of questions. Okey, saya faham. Kalau saya berada dekat tempat anda pun, saya pun akan tertanya soalan ni. Jadi untuk elak fitnah kepada saya dan kawan-kawan, saya decide untuk buat video ni untuk bagi tahu kenyataan sebenar. Boleh pakai tudung ke tak dalam OT, Operation Theatre, bilik pembedahan? Jawapannya tak boleh. Tetapi benda ni bergantung kepada budi bicara doktor ataupun brother yang ada waktu tu dekat dalam OT tu. Pernah waktu saya tahun 3, saya dihalau keluar daripada bilik pembedahan sebab saya pakai inner net dan juga hand soap. Brother tu ataupun jururawat minta saya keluar daripada bilik tu, pergi buka inner net ni, buka hand soap ni, lepas tu baru boleh masuk. Jadi saya terlepas beberapa momen penting lah dalam bilik pembedahan tu. Waktu doktor tengah bedah tu, saya terpaksa keluar dan saya tukar. Dan saya buka saya punya inner, saya buka saya punya hand soap, saya masuk balik. Jadi saya pernah kena halau beberapa kali lah, saya rasa 3 kali. Selepas saya dihalau, saya pakai lagi. Sebab kadang-kadang ada juga jururawat yang benarkan, ada juga doktor yang bagi. Kadang-kadang ada setengah doktor yang tak bagi. Sebab tu saya cakap bergantung pada budi bicara. Disebabkan saya dah dihalau banyak kali, saya rasa lebih kurang 3 kali saya pernah dihalau keluar daripada bilik pembedahan, saya decide untuk tak pakai lagi. Tahun akhir ni saya tak pakai inner net ataupun hand soap. Saya masuk tanpa tutup saya punya tengkok dan juga
tangan. Okey, saya bagi tahu sebab kenapa tak boleh. Pertama sekali sebabkan standard protokol dekat India. Mereka memang minta kita pelajar pakai baju yang macam ni. Baju yang dibenarkan adalah baju lengan pendek, baju OT scrub. Itu bukan baju kami. Itu baju yang mereka sediakan. Yang warna pink ni adalah baju scrub. Okey, kita panggil baju scrub. Jadi pelajar hanya benarkan pakai baju scrub yang mereka sediakan, yang macam ni. Lengan pendek, tudung obviously tak boleh pakai. Pelajar perempuan kami pakai anak tudung ni, penutup kepala dan juga mask. Jadi bahagian sini memang akan expose, memang akan terbuka dan nampak. Kadang-kadang nampak juga telinga sebab headscarf tu ternaik atas. Yang kedua sebabnya adalah mereka mahu kekalkan keadaan sterile. Sterile tu adalah keadaan bebas daripada kuman, bakteria, mikroorganism yang kecil-kecil yang kita tak nampak. Mereka tak nak kita bawa tudung daripada luar, daripada bilik sebab mereka tak sediakan tudung yang sterile. Okey, jadi mereka tak nak pelajar ni bawa tudung daripada bilik yang kita bawa tu, takut ada kuman tersekat dekat dalam ni ke, sebab kita tak nampak benda tu. Jadi mereka tak nak pelajar bawa kuman dan menyebabkan patient tu dapat infeksi disebabkan kita. Itu sebab mereka. Sebab apa? Sebab baju OT scrub tu yang mereka sediakan dah lalui banyak proses sterilization. Sterilization ni adalah proses untuk basmi, buang semua bakteria, buang semua kuman. Mereka akan basuh baju tu bukan macam kita basuh baju dekat bilik pakai sabun biasa, bukan. Baju tu akan lalui banyak proses untuk dapatkan sterilisation tu, yang mana dia libatkan proses pemanasan, guna bahan chemical untuk dapatkan baju yang betul-betul bersih tanpa kuman. Bagi pihak hospital, mereka percaya yang pelajar punya hand sock, tudung tidak bersih dan tidak sterile. Disebabkan faktor itu, kami pelajar tidak dibenarkan pakai dekat dalam bilik pembedahan. Satu lagi, sebab yang ketiga, mereka tak benarkan kita pakai lengan panjang sebab waktu kita nak scrub in, waktu kita nak assist doktor, waktu kita nak basuh tangan kita perlu basuh tangan kita sampai ke siku. Kalau baju tu lengan panjang, susahlah. Sebab tu baju scrub ni, dia punya design lengan pendek, bukan dengan panjang. Jadi saya nak kaitkan juga apa isu-isu semasa dekat India yang terjadi. Tahun lepas, pada tahun Jun 2023, ada sekumpulan pelajar daripada Kerala. Kerala terletak dekat hujung India. Basically dia sebelah negeri saya belajar. Saya belajar dekat Karnataka, Kerala dekat sini. Ada 8 orang pelajar hantar surat dekat dia punya director hospital untuk minta benarkan mereka pakai tudung yang sterile dan juga baju lengan panjang. Dan apa director hospital bagi tahu? Dia bagi tahu we shouldn't attempt to bring religion into medical field. Kita tak boleh bawa agama dekat dalam bidang perubatan. Yang mana kita perlu pastikan keselamatan pesakit terjamin. Sebab tu mereka tak benarkan pelajar-pelajar ni pakai tudung dekat dalam OT. Pelajar-pelajar ni dia bagi tahu, saya decide tak nak masuk dalam bidang pembedahan disebabkan dress code dia. Yang mana saya perlu expose saya punya tengkok, saya perlu expose saya punya tangan. Dan juga saya nak kaitkan isu-isu pelajar Kerala ni bawa kepada mereka punya director adalah disebabkan mereka dapat tahu seorang doktor daripada Malaysia, Dr. Farah Roslan. Doktor ni bekerja dekat Royal Derby Hospital UK. Dia reka satu tudung sterile yang mana pelajar ataupun doktor Muslim boleh pakai masuk dalam OT. Disebabkan tular tentang tudung sterile ini, pelajar-pelajar USMKLE 2 tahun lepas telah bawa satu gerakan yang mana mereka nak applykan, nak pakai tudung sterile ni dekat bilik pembedahan di India, di hospital saya. Jadi mereka juga telah buat petition daripada pelajar-pelajar. Majoriti pelajar setuju tahun 2022 walaupun ya, kami kalau nggak perlu salah. keluarkan duit kami untuk beli tudung sterile tu. Majoriti daripada kami setuju dengan idea yang dibawa oleh senior atas tahun daripada saya. Mereka dah graduated dah, mereka dah jadi doktor dah pun sekarang ni. Tapi disebabkan atas isu-isu yang tertentu, perkara ni tak dapat dilaksanakan. Okey, jadi apa pula isu dia dekat Malaysia? Adakah isunya sama? Jadi saya decide untuk telefon kawan saya. Dia juga merupakan pelajar tahun akhir dekat salah satu universiti awam di Malaysia. Kita akan call dia, tanya dia kalau nak masuk bilik pembedahan dekat Malaysia, boleh ke pakai tudung? Sebab saya tak pernah berada dalam bilik pembedahan di Malaysia. Saya tak pernah masuk. Saya tak tahu apa keadaan dia. Jadi saya akan call kawan saya. Dia angkat tak? Saya harap dia angkat. Hello? Hello. Ainin, buat apa tu? Tadi lah. Study. Oh, nama kawan saya ni Ainin. Ainin, aku tengah record vlog. Jadi kau okey tak masuk dalam YouTube aku? Boleh. Okay, so say hi to my subscribers. Hello. Hello. Subscriber Aisyah. Okay, so cuba bagi intro sikit. Ainin Sofia, pelajar perubatan tahun 5 daripada USMKK. Okay, dekat Kubang Krian, dekat Kelantan. Actually aku nak tanya satu soalan ni. Boleh ke tak pakai tudung dekat dalam OT, bilik pembedahan, kalau dekat Malaysia? Pakai, kalau kat Malaysia, selalunya lah, kita orang boleh je pakai tudung biasa.
Cumanya kalau pakai tudung tu, kita pakai tudung sarung je kat sini. Kita orang pakai tudung sarung. Selalunya kebiasaan hitam lah. Oh, tudung sarung. Tudung sarung tu memang kena hitam, tak boleh colour lain. Awal-awal dulu, kalau masuk tu, doktor memang dah cakap dah pakai tudung hitam. Cuma ada certain posting, macam contohnya posting surgery lah. Ada doktor suruh pakai tudung putih. Tapi tak tahu lah, kita orang tak tahu sebab apa. Pakai tudung putih, lepas tu tudung tu masuk dalam. Tu khas lah. Posting surgery je. Tudung tu tudung putih. Yang lain tu rasanya tak kisah pun warna apa-apa. Tapi kebiasaannya kita orang pakai tudung hitam je lah. Tudung hitam, sarung. Dekat dalam Okay, kalau di Malaysia sendiri ada boleh. je. Kalau kita tak sempat bawa tudung ataupun baju sendiri daripada bilik, ada je tudung kat situ. Kita boleh je pakai. Kat situ ada macam-macam tudung. Warna-warna macam-macam ada. Disediain. Oh, tudung OT lah. Diorang dah basuh, sterilkan tudung tu lah. Betul? Betul. Oh, okay, faham. So, kalau tudung yang kau bawa warna hitam tu, kau basuh dekat bilik macam basuh baju biasa lah? Ke macam mana? Korang basuh lah asing ke? Korang daripada bilik pakai tudung sarung hitam tu masuk ke OT, ataupun tudung tu kena tak dalam beg, lepas tu pergi OT and baru pakai tudung sarung tu? Macam mana? Kalau macam the whole complete set, baju scrub, seluar scrub, lepas tu inner dalam dengan tudung, memang kena bawa siap-siap dekat dalam beg. Tak boleh pakai daripada bilik sebab takut kita bagi transmit infection kan. Macam so kita memang bawa je. Dah masuk OT baru tukar. Tak boleh pakai awal-awal. Bahaya lah tu. Okay, jadi masuk dalam beg. Bahasa tu kita orang Benar-benar bersih. kan. Baju scrub tu, yang itu baju korang sendiri ataupun disediakan dekat sana, dekat OT? Beli sendiri scrub yang macam satu colour lah, which is warna ungu. Memang untuk melambangkan kita ni student USM, khas daripada USM. Colour pun colour USM, which is warna ungu. So kita memang dah ada lah baju sendiri, baju scrub sendiri. Tapi macam junior sekarang macam ada je yang tak sempat beli kan lagi kan. So kalau pergi sana ada je baju OT yang dah disediakan yang boleh pinjam. Bukan untuk student je, untuk nurse, untuk specialist. Lepas tu kan kalau baju scrub tu dia kan lengan pendek kan? Betul? So korang pakai inner lah kat dalam? Kita kena beli inner sendiri. Beli inner sendiri, bawa inner. Lepas tu pakai kat dalam. Pernah tak mana-mana doktor marah korang sebab pakai tudung ataupun inner? Pakai tudung je, tapi pakai tudung colour lain. Macam tadi tu lah. Lagi-lagi posting surgery kan. Doktor memang pantang lah kita pakai tudung hitam. Nak tudung putih juga. Tudung putih. Tapi so far, okey lah. Tengok kita orang semua memang tak ada masalah. Dari segi tudung ke, dari segi inner ke, tak ada siapa nak marah kita pakai. So far memang sebab kita kan Islamic country kan. So semua pakai. Maksudnya dia marah sebabkan warna tudung tu, bukan sebab pakai tudung. Ya, betul. Kau dah 5 tahun kan? Hampir 5 tahun belajar kat sana. So pernah tak ada mana-mana isu yang mana pesakit tu dia dapat infection disebabkan korang pakai tudung dekat dalam OT? Macam pernah tak isu ni jadi? So far setahu aku tak pernah lagi encounter. Tapi so far memang nak kata infection rate dekat OT kan macam agak susah lah. Macam tak ada lah kot. Faham. Maksudnya komplikasi selepas habis operation yang mana berkaitan dengan infection tu tak ada lah sepanjang 5 tahun kau kat sana? So far tak pernah lagi kita orang encounter. So far macam okey. Faham. Okay, so hari tu tahun lepas kau datang India kan? Internship dekat sini 4 minggu dekat hospital saya. So macam mana? Bagi kau apa beza India dan juga Malaysia? Sistem dia punya bilik pembedahan. Macam bilik persalinan kita agak, kalau kat Malaysia agak besar. Macam kita ada perempuan, kita ada lelaki. Kat sana pun macam tak ada exact bilik perempuan mana, bilik lelaki mana. Dia macam share-share. Faham. Tidak ada batasnya gitu ya. Tidak ada perbezaan. Kasut tu dia macam boleh je infection tu terjadi tau. Sebab kasut tu agak bersepah kat luar tu kan. Okay. Macam kita kan bawa kasut, kita kan bawa crop sendiri kan. Daripada kalau kat Malaysia kita bawa crop sendiri ataupun ada je crops dekat OT tu. Macam kat sana kita slipper je, tak ada crops. So macam tak cover lah. Faham. Kalau di Malaysia lebih tercover, tak cover guys. depan kaki. Tu dia. Betul. Dekat OT sini tak cover depan kaki. Maksudnya kat sana wajib cover, tutup depan kaki tu lah. Memang. Wajib. Memang kita pakai crop. Crop tu yang ada lubang-lubang tu ke? Kasut yang crop lubang-lubang tu? Yang ada lubang. Tapi ada je tak ada lubang macam tutup kan. Asalkan tutup. Sebab pernah je jadi dekat OT sana,
waktu deliver baby darah tu jatuh. Macam keluar. Kan? So macam in term of kebahayaan kepada kita tu penting juga. Betul. Macam darah tu keluar kan, kena kat kaki kita. Faham. Tapi kalau kat sini kita pakai crops, lepas tu kita pakai lagi soaking. So macam soaking tu memang kena pakai ataupun optional? Optional. Cumanya better lah pakai sebab lagi pun lagi satu sejuk. Sangatlah sejuk. Betul OT sejuk. Sangat. Sangat sejuk. Lepas tu kan, macam kasut tu korang bawa pakai dari bilik ke? Pakai dari bilik ataupun boleh kena bawa pegang? Asing lah. Okay. Semua asing. Faham? Sebenarnya itulah isu yang macam kontroversial juga. Kita orang kan tak boleh pakai tudung kat sini. Tapi korang tak boleh juga pakai tudung sarung. Tak boleh. Itu memang lagilah tak boleh, sarung tu. Kadang-kadang boleh lepas kalau ada brother yang baik hati, ikut budi bicara brother mana yang jaga OT waktu tu. Okay Aini, so thank you so much untuk perkongsian ni. Cakap bye-bye dekat kamera. Bye-bye. Bye. Okay, so saya rasa semua orang dah clear lah apa beza India dan juga Malaysia. Tadi kawan saya ada mention yang macam dekat India, dia punya slipper adalah terbuka dekat depan. Ya, betul. Sandal Kita orang swallow punya gitu ya. terbuka dekat depan. Jadi boleh bahayalah kalau tiba-tiba darah pesakit jatuh kat kaki ke, kaki luka ke. Lagi-lagi pesakit yang ada hepatitis B ataupun HIV. Okay, benda tu bahaya untuk pelajar ataupun doktor yang pakai slipper terbuka. Sebab kita punya slipper memang terbuka macam ni. Dan bilik persalinan kena kongsi lelaki perempuan dekat bawah, dekat Obgyn punya department tu betul. Sebab dia tak ada satu bilik persalinan yang tetap. Sebab kita dekat hospital ada 2 OT. Satu OT umum, OT doktor pakar bedah umum. Satu lagi OT doktor pakar puan, obstetric and gynecology. OT dia dekat bawah. Okay, jadi OT tu dia punya bilik tu satu je untuk tukar baju. Lelaki perempuan campur. Tapi macam kita ikut turn lah. Tak adalah lelaki perempuan duduk masuk dalam bilik tu. Tapi bilik pembedahan yang atas yang besar tu memang kita ada asing, tempat tukar baju lelaki dan perempuan. Okay, jadi saya nak bagi satu conclusion. Isu ni sangat kontroversial dan saya sebagai seorang kakak kepada adik-adik USMKLE, saya harap adik-adik dapat bangkitkan isu ni kalau anda rasa isu ni perlu dibangkitkan semula. Sebab 2 tahun lepas pernah di sini yang cuba untuk wujudkan sterile hijab dekat bilik pembedahan tapi tak berjaya. Tak melepasi fasa-fasa disebabkan masalah yang tertentu. Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau mengaum. Jadi saya berada di India yang mana majoriti daripada mereka adalah Hindu, minoriti adalah Muslim. Jadi saya perlu ikut tentang prosedur yang mereka dah tetapkan. So saya harap itu dapat menjawab persoalan semua orang. So saya rasa itu je vlog kali ni. Thank you so much for watching. Selamat tahun baru, tahun 2024. Yeah, I think that's all for me. Don't forget to subscribe, like, share and comments down below. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata berat juga gitu menjadi seorang muslimah di India, guys. Apalagi ini dia sedang menimba ilmu gitu kan di salah satu rumah sakit atau bilik bedah di India itu, yang dimana seperti yang kakaknya bilang kalau di sana kan memang minoritasnya Muslim gitu kan. Pemakaian penggunaan tudung di ruang operasi di bilik bedah di India dan juga di Malaysia, guys. Kalau di Malaysia boleh menggunakan tudung. Syaratnya adalah pakaiannya itu atau tudungnya itu harus steril, harus benar-benar bersih. Jadi tidak boleh dari rumah udah pakai tudung itu terus di bilik pembedahan pakai tudung itu lagi, nggak boleh. Jadi dari rumah itu pakai tudung lain. Nah, tudung yang bersih tuh letak dalam bag, nanti baru dipakai ke ruang operasinya gitu, guys. Jadi ya bagaimanapun juga pasti harus mengikuti peraturan yang ada di bilik bedah di India itu gitu, guys. Terima kasih untuk Kaisha udah sharing soal isu ini. Cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.